Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya akan membuat persembahan digital bagi subjek kemahiran belajar untuk abad ke-21. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Norma Bina binti Daud. Saya memilih tajuk autism sebagai persembahan digital saya. Maksud autism. Autism spectrum disorder ialah sejenis gangguan perkembangan minda yang melibatkan masalah komunikasi, tingkah laku dan fungsi sosial. Anda semua tahu ke, Hari Kesedaran Autism sedunia disambut setiap tahun pada tarikh 2 April. Jenis-jenis autism. Jenis-jenis autism terbahagi kepada 3, iaitu autistic disorder, syndrome Asperger dan progressive development disorder. Autistic disorder dikenali sebagai autism rendah. Ia melibatkan kesukaran untuk bersosial dan berkomunikasi. Selain itu, autistik ini mempunyai masalah pembelajaran. Okey, jenis yang kedua ialah syndrome Asperger. Syndrome Asperger ialah autism jenis ringan. Autism ini mempunyai minat terhadap topik tertentu pada jangka masa yang sangat lama. Selain itu, ia mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam bidang kreativiti, memori dan logik akal. Okey, jenis yang ketiga ialah progressive development disorder. Ia tiada spesifikasi tertentu dan ia merupakan autism yang sangat teruk. Ciri-ciri autism. Ciri-ciri autism terbahagi kepada sosial, kesukaran bercakap dan berbahasa, kesukaran komunikasi secara berkalisan dan bersikap tak fleksibel. Dari segi sosial, kanak-kanak autism tidak suka disentuh dan tidak tertarik dengan perkara sekeliling. Selain itu, ia juga tidak berkongsi minat dengan orang lain. Kesukaran bercakap dan berbahasa. Kadang-kadang autism tidak memahami arahan atau soalan mudah. Selain itu, ia sering membuat kesilapan tata bahasa dan menggunakan perkataan yang salah ketika bercakap. Kesukaran komunikasi secara berkalisan ialah kanak-kanak autism mempunyai postur badan yang tidak normal. Selain itu, ia sering mempunyai tindak balas luar biasa terhadap rangsangan visual, bau dan juga bunyi. Bersikap tidak fleksibel, kanak-kanak autism sering kali mengulangi perkara yang sama. Selain itu, ia juga sukar untuk menyesuaikan diri di tempat baru. Cara mendidik kanak-kanak autism dari segi konsisten, struktur keselamatan, rutin sama dan ganjaran. Dari segi konsisten, ibu bapa ataupun guru mestilah konsisten dalam menerapkan persekitaran yang sama untuk membantu pertumbuhan dan memperkukuhkan pembelajaran minda mereka. Selain itu, kita juga mestilah konsisten dari segi komunikasi. Struktur keselamatan. Ibu bapa mestilah menyediakan ruang peribadi yang selamat di rumah ataupun guru mestilah menyediakan ruang pembelajaran yang selamat untuk kanak-kanak autism. Rutin sama. Ibu bapa dan guru mestilah menyediakan jadual rutin bagi mereka sebagai contoh makan, tidur, belajar, bermain dan sebagainya. Dari segi ganjaran pula, kita mestilah memberi ganjaran ataupun pujian kepada mereka yang melakukan perkara-perkara baik. Dengan kata lain, mereka akan rasa sentiasa dihargai. Kaedah terapi yang dicadangkan ada 5 kaedah, iaitu kaedah yang pertama ialah terapi pertuturan dan bahasa bagi pengendalian masalah pertuturan dan komunikasi. Kaedah yang kedua ialah terapi oleh jurupolis cara kerja bagi pengendalian masalah integrasi, sensori, latihan aktiviti hidup harian dan pengendalian tingkah laku. Kaedah yang ketiga ialah kaedah argumentative and alternative communication bagi membantu kanak-kanak autism dengan komunikasi terhad atau tiada komunikasi. Kaedah yang keempat ialah kaedah cognitive behavior terapi untuk pengendalian emosi. Dan kaedah yang kelima ialah kaedah antecedent behavior consequence untuk memahami sebab masalah tingkah laku ini terjadi.
Secara kesimpulannya, walaupun autism tidak dapat disembuhkan, namun dengan intervensi awal, terapi pemulihan yang konsisten dan penjagaan kesihatan yang baik dapat membantu mereka mencapai tahap perkembangan yang optimal, mampu berdikari dan menjadi orang dewasa yang produktif untuk keluarga, masyarakat dan negara. Kebimbingan tinggi dari semua pihak dan sokongan serta penglibatan penjaga ataupun ahli keluarga dalam penjagaan anak-anak autism adalah menjadi bahagian paling penting dalam kehidupan mereka. Sekian, terima kasih. Thank you. Bye-bye.